Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi semua. Apa khabar semua? Okay, bertemu sekali lagi kita dalam siaran live bersama saya Junaidi Syukri. Dan kepada follower konsultan sihat yang mungkin anda follower baru, saya ucapkan salam perkenalan daripada saya, dan moga segala info pengisian yang kami sajikan dalam page ini bermanfaat untuk anda. Jadi untuk yang baru kali pertama menjejak masuk ke page konsultan sihat, anda boleh juga kalau sekiranya anda mempunyai platform social media yang lain, anda boleh juga pergi ke IG, Instagram, just type saja konsultan sihat. Kita ada dekat IG pun ada, Twitter pun ada, YouTube channel pun ada. YouTube channel ada banyak video yang saya download, soalan-soalan yang orang ajukan, dan saya pun dah jawab secara live, dan kita videokan semula di YouTube channel konsultan sihat. Anda boleh pergi sana, subscribe, dan anda boleh tengok balik video-video yang lepas sekiranya anda tak berkesempatan untuk tonton live sebelum ni. Alright. Dan kalau anda nak dapatkan info secara daily info, anda boleh dapatkan di Telegram channel konsultan sihat juga. Jadi itu memang kita masukkan semua info-info berkaitan kesihatan, nutrisi, pemakanan di dalam Telegram channel. Anda boleh pergi kat situ, anda boleh tengok info dari awal kita upload. Sebab Telegram channel kita boleh tengok dari awal balik. Okey, terima kasih kerana menonton. Saya tengok sini ada Puan Halimah Jamal dari Singapura. Waalaikumsalam. Ramlah Yunus. Waalaikumsalam. Okey, hari ni topik yang sangat penting. Saya kira sangat penting kerana di Malaysia ni basically masalah ni masalah yang common problem bagi rakyat Malaysia, iaitu topik berkaitan dengan kolesterol. Sebab saya dapat soalan, saya nak jawab soalan daripada Puan Syafiqah. Puan Syafiqah berumur 53 tahun dari Ampang, Selangor. Okay, dia tanya soalan berkaitan dengan jika seseorang tu terpaksa makan ubat. Terpaksa tu maksudnya doktor dah prescribe untuk dia makan ubat. So dia pasti ada masalah lah. Jika seseorang tu terpaksa makan ubat, contohnya ubat kolesterol dan darah tinggi, untuk kawal simptom, bolehkah seseorang itu elak atau kurangkan bebanan efek ubat berkenaan pada hati dan kidney dengan mengamal pemakanan sihat? Dan doktor kata once dah start makan ubat ni tak boleh stop lagi. Once dah makan ubat tak boleh stop lagi, doktor kata. Tak boleh stop, kena makan sepanjang hayat. Betul ke? Okey, dia macam ni bila cerita berkaitan dengan ubat, ini bidang farmakologi. Nak tahu lebih detail, orang yang arif, ahli pasal ubat, anda kena tanya ahli farmasi. Tapi saya boleh jawab sedikit sebanyak info yang saya dapat juga daripada specialist juga. Dia sebenarnya, dia tak semua ubat yang kita makan efek pada buah pinggang dan pada hati. Yang ni silap sebenarnya. Anda kena tahu fakta ubat. Fakta ubat daripada KKM, Kementerian Kesihatan. Okay? Ubat daripada Kementerian Kesihatan tu yang kita ambil daripada hospital, daripada klinik dan sebagainya tu, basically 50% daripada ubat tersebut diekstrak dari tumbuh-tumbuhan. Basically 50 ke 55% ekstrak dari tumbuh-tumbuhan, dan balance je 45% ke 50% tu adalah datang daripada sintetik. Sintetik tu adalah bahan kimia lah. Bahan kimia yang kita faham dia punya structure, komponen, sebatian kimia tu kita tally kan dengan tumbuhan. Katakan tumbuhan ada structure macam ni, bahan kimia. Jadi kita saintis buat satu ubat yang sama, structure kimia tu sama, tapi dia adalah sintetik. Dia macam kita kita makan pisang, rasa pisang. Tapi ada saintis dalam bidang pemakanan, dia
dia buat sendiri bahan kimia yang sama perisa pisang, tapi sebenarnya dia tak ekstrak dari pisang pun, tapi rasa dia sama, itu bahan kimia. Tapi dia tak ada lah nilai nutrisi, tapi karakter dia ada, karakteristik dia, ciri-ciri dia bila masuk dalam tubuh badan, dia rasa pisang, tapi sifat dia dari segi nutritional value of course lah tak sama. Tapi kalau macam ubat, kalau dia ekstrak, kalau daripada tumbuh-tumbuhan dan dia buat bahan kimia yang karakter dia sama macam tumbuh-tumbuhan tu, kesan dia sama pada tubuh badan. Okay, itu dari segi bahan, itu dari segi kimia. Okay, jadi sebenarnya tak semua ubat yang kita makan efek pada buah pinggang, efek pada hati. Dia tengok certain ubat. In fact, kalau anda rujuk nefrologis pakar buah pinggang, dia sebenarnya bukan contohnya dia bagi pesakit tu dah makan ubat darah tinggi, ubat kencing manis, betul end up dengan ada masalah buah pinggang. Sebenarnya buah pinggang dia bermasalah bukan disebabkan ubat yang dia makan, tetapi disebabkan penyakit tu sendiri. Penyakit kencing manis yang tak terkawal tu yang menyebabkan buah pinggang dia makin teruk. Bukan pasal ubat kencing manis, bukan pasal ubat kolesterol, bukan pasal ubat darah tinggi. Even metformin tu pun bahan kimia dia ditiru macam ekstrak tumbuh-tumbuhan. Dia tiru. So dia buat bahan kimia yang tiru sama dengan tumbuh-tumbuhan. Ada sejenis tumbuh-tumbuhan yang metformin tu untuk kurangkan gula dalam darah, paras gula dalam darah. Jadi bukan masalah ubat tu, tapi masalah kita sendiri, penyakit disebabkan kencing manis kita tak terkawal lah, buah pinggang kita sampai jadi rosak. Sebab ada satu kes ini betul berlaku di Hospital Temerloh Shah Alam, Sultan Ahmad Shah, Hospital Sultan Ahmad Shah. Pesakit dah buat dialisis, dia dah buat dialisis, dia kontrol makan, jaga pemakanan, jaga gaya hidup dia, lepas tu dia kontrol pengambilan ubat, dia jaga rutin dialisis mingguan dia untuk beberapa tahun, dalam 2-3 tahun tak silap saya, betul-betul dia jaga. Pakar nefrologis, pakar buah pinggang sana advice, dia kata pakcik dah boleh stop dialisis, sebab gula semua berada dalam keadaan baik, berada dalam keadaan kontrol. Dialisis tu sebenarnya membantu, dia bantu untuk buah pinggang kita, supaya buah pinggang kita yang tak boleh bekerja sebab dia dah terbeban dengan makanan yang kita makan. Jadi maka dia istilah dia letih, so dia terbeban. Jadi dialisis ni membantu. Jadi kes pakcik ni, doktor berhentikan dialisis sebab everything dah okey. Tapi dia pesan pada pakcik tu, in case kalau katakan bila dah stop dialisis ni, tiba-tiba berlaku lagi, ada masalah lagi berkaitan dengan darah, kena buat dialisis semula. Berkemungkinan boleh buat dialisis semula. Tapi kalau maintain gaya hidup dia, lifestyle dia yang sihat, jaga pemakanan apa semua tu, tak ada, boleh dialisis boleh tinggalkan. So ada certain ubat, memang tak dinafikan ada certain ubat yang bagi efek pada buah pinggang dan juga hati, especially ubat tahan sakit. Ubat tahan sakit tu, sebab itulah makan jika perlu, sebab dia ada side effect. Bila kita bercerita berkaitan dengan ubat, setiap ubat dia ada adverse effects, kita panggil efek sampingan, adverse effect, kesan sampingan. Dia ada berapa persen setiap ubat, dia ada berapa persen. 1% yang boleh menyebabkan pening, mungkin 2% menyebabkan muntah-muntah, 1% menyebabkan alergi. Dia ada beberapa persen. Jadi tak ada adverse effect pada buah pinggang. Untuk kencing manis, ubat darah tinggi, dia tak ada. Penyakit kita tu sendiri yang menyebabkan end up dengan masalah buah pinggang, kalau kita tak kontrol. Okay, ini
Mungkin salah faham, mungkin orang takut nak makan ubat, sebab dalam kali kena buah pinggang. Dia bukan masalah ubat, dia masalah penyakit tu sendiri. Tapi ada sesetengah ubat yang boleh menyebabkan efek pada buah pinggang. Yang antara ubat yang saya tahu adalah ubat tahan sakit. Ubat tahan sakit. Sebab itulah ubat tahan sakit ambil jika perlu. Itu kena advice doktor lah. Itu sedikit sebanyak saya boleh ni. Jadi soalan dia tanya, adakah saya dah jawab. Saya dah jawab, bukan ubat darah tinggi, bukan ubat kencing manis yang menyebabkan masalah pada hati dan buah pinggang. In fact, kalau kita tak ambil ubat dan kita tak betul-betul kontrol makan, kita tak jaga makanan kita tak jaga gaya hidup kita biar saja berterusan kolesterol tinggi, darah kita, tekanan darah tinggi, kita biarkan je, kita tak ambil enteng pun, kita tak peduli pun dengan paras gula dalam darah, itu lagi risiko untuk masalah buah pinggang. Tapi kalau dia jaga betul-betul, boleh dirawat. Sebab simptom kita perlu kurangkan. Tubuh badan ni, kalau kita ada masalah, tubuh badan keluarkan simptom, tanda. Dia keluarkan tanda penyakit tu. Jadi tanda-tanda tu kita kena kawal. Kita kena bermain dengan dia. Kita kena kawal dia. Kawal, jangan terlalu tinggi sangat. Kita sakit kepala, kita kena kawal dia. Jangan bagi sakit terlalu tinggi sangat. Supaya kalau tekanan darah terlalu tinggi sangat, sampai 200 lebih tekanan darah, salur darah boleh pecah, burst. Dapatlah masalah stroke, hemorrhagic stroke. Itu lagi teruk lagi. Jadi perlu tak kalau dalam keadaan tekanan darah tengah tinggi, makan ubat tekanan darah tinggi. So dia boleh kawal sikit. Sebab kalau kita nak kontrol dengan time tu lah baru nak cari, nak makan buah lah, nak makan apa benda yang alternatif yang orang cakap, dia akan lambat. Jadi sedikit sebanyak ubat ni dia kawal cepat. Tapi yang jadi masalahnya adalah bila kita dah makan ubat, pada masa sama jangan jadikan ubat ni license kita tak nak jaga makan. Oh, aku tak perlu, aku bolehlah makan sesuka hati aku sebab aku dah ada ubat darah tinggi. Boleh nak makan benda-benda yang berminyak, bergoreng, fast food sebab aku dah ada ubat kencing manis, ubat darah tinggi dah ada, ubat kolesterol dah ada, so boleh makan apa-apa. Ini masalah orang. Bila kata makan ubat tu, yes betul, ubat bukan merawat. Ubat dia kontrol simptom. Kita yang merawatnya apa? Yang merawatnya adalah pemakanan kita, dari segi lifestyle kita, gaya hidup kita. Ini yang membantu badan kita sendiri, dengan izin Allah lah. Okey. Jadi dia kata doktor kata once dah start makan ubat, tak boleh stop, kena makan sepanjang hayat. Saya tak pasti doktor dia cakap macam tu supaya pesakit makan ubat dan tak tinggalkan, ataupun memang betul. Sebab ada kes yang saya advise, ini personal, ada seorang lady, akak ni dari Terengganu. Kolesterol dia, saya boleh tunjuk result, kolesterol dia sangat tinggi, 7.9 tak silap, 7.9. Dia dah makan ubat, dia kata kolesterol masih tinggi lagi. Dia masih tak puas. Dia makan ubat tau, kolesterol masih 7.9 ke 7.8, 7.4 tak ingat, tapi 7 lebih lah. Tinggi Kalau 7 lebih tu tinggi. Dia basically kolesterol dalam 5.2 macam tu je. Jadi saya kata ubat takkan ada kesan kalau akak tak jaga makan, akak tak jaga makan, lifestyle, tidur. Lepas tu saya kata jaga tidur dulu. Betulkan rutin tidur. Mesti tidur lewat. Dia kata betul. Sebab dia bekerja, kadang-kadang dia memang tidur lewat pukul 12, pukul 1. Saya kata start tidur pukul 11, 10 atau 11. Antara tu 10 atau 11 tidur. Supaya jaga hati ni nak start berfungsi dengan baik. Hati dia mencernakan. Hati inilah tempat perembesan kolesterol. Kolesterol dirembes untuk hasilkan kita punya hempedu. Hempedu untuk cernakan lemak. So
dekat hati mainkan peranan penting, dan kita perlu tidur supaya hati boleh mainkan peranan dia. Ada organ-organ dalaman yang kita perlu tidur yang mencukupi, perlu rehat yang mencukupi, baru dia efektif. Antaranya adalah hati. So tidur cukup pada waktu malam. Pada waktu malam tidur kena cukup. Tidur dan cukup, dan tidur tak boleh lewat, baru hati boleh bekerja. Saya betulkan dia punya tidur dulu. Saya tegur dia punya tidur je. Betulkan dia punya tidur dulu. Lepas tu ada pemakanan yang saya cadangkan. Antaranya saya cadangkan boleh ambil olive oil. Makan olive oil. Beli saja apa-apa brand di pasaran. Tak perlu tengok brand mahal, brand ni. Ambil brand murah pun okey. Virgin olive oil lah, olive oil. Kat pasaran ada, kat botol olive oil. Olive oil ni janganlah makan banyak-banyak. Ambil 1 sudu 1 hari pun dah cukup. 1 sudu 1 hari pun dah cukup. Sama ada kita nak buat dressing, letak dalam salad yang kita buat, ataupun kita letak dalam buah yang kita makan tu. Tapi akak ni tak, dia direct. Dia kata akak nak kesan, so dia minum direct 1 sudu saja 1 hari. Okay. Lepas tu saya jaga apa saya cut off. Saya suruh kurangkan makan daging merah, sumber-sumber kolesterol. Kolesterol ni asal dia dari haiwan. Kolesterol asal dari haiwan. Kolesterol tak ada pada tumbuhan. Kolesterol ni apa? Kalau ikut definition dia, kolesterol ni sejenis lemak. Kolesterol ni ada sejenis lemak yang kita panggil lipid. Kalau anda pernah dengar lipid ni adalah lemak. Jadi kolesterol adalah sejenis lemak yang diperlukan oleh tubuh kita untuk bekerja. Jadi sebenarnya badan kita ni mampu hasilkan kolesterol dengan sendiri, dengan semula jadi. Tubuh badan sendiri hasilkan kolesterol. Dekat mana? Dekat hati. Pada masa sama, kolesterol juga boleh diambil dari sumber luar. Kita eksport dari luar. Ekspor dari haiwan. Sumber dia adalah haiwan. Dalam minyak tak ada kolesterol. Kalau minyak tu minyak tumbuhan, tak ada kolesterol. Minyak kelapa sawit tak ada kolesterol. Sebab tumbuhan tak ada kolesterol. Dia haiwan sahaja ada kolesterol. Minyak zaitun, minyak apa-apa tak ada kolesterol. Kalau dia kata minyak kelapa sawit tanpa kolesterol, memang dah tentulah dia tak ada kolesterol. Tapi kenapa dia cakap juga? Sebab itu komersial punya marketing. Nak tarik orang. Minyak sawit tanpa kolesterol, memang dah sah-sah dia adalah sawit, tumbuhan tak ada kolesterol. Okay. Jadi cut off dulu makanan-makanan yang banyak kolesterol. Antaranya ayam ada kolesterol, ikan ada kolesterol tapi sikit. Ayam lebih banyak daripada ikan kolesterol dia. Daging lebih banyak daripada ikan dan ayam. Jadi daging merah ni cut off dulu untuk seketika, untuk bagi tubuh peluang untuk dia rawat sendiri, untuk dia bantu cernakan balik kolesterol yang kita ambil tu. Jadi kita dah tak nak kolesterol, sebab kolesterol sedia ada dah tinggi. Jadi kita tak nak ambil lagi dah kolesterol. Jangan banyakkan lagi dah kolesterol. Biar yang ada dalam ni dia proses sendiri, dia cernakan balik, dia kurangkan balik. Itu cara pertama. Kedua, barulah kita you nak makan olive oil, nak makan minyak ikan pun boleh serap kolesterol. Dia boleh turunkan, dia bukan serap kolesterol, istilah dia boleh turunkan, lower down kita punya LDL level. LDL ni kolesterol jahat, kolesterol buruk. Lepas tu tidur. Dia paling utama adalah tidur dan stop makan makanan yang banyak kolesterol dulu. Pada masa sama makan ubat. Jadi what happened to this lady, daripada 7 poin lebih bacaan kolesterol, within 2 weeks saja, 2 minggu saja dia turun sampai 6 tak silap. Dia turun sampai 6. Saya check balik akak ni. Ini kes betul kes betul. Sebab baru ni dia snap dia tunjuk saya dia punya result kolesterol. Bacaan kolesterol sangat tinggi, menakutkan juga.
Saya kata ni kalau tak jaga dengan baik ni memang bahaya, sangat bahaya. Kalau kolesterol tinggi, dia end up dengan apa? Sakit jantung. Kolesterol tinggi, lemak tinggi, end up dengan apa? Sakit jantung. Kolesterol ni dia ada dua. Satu kita panggil kolesterol baik, satu kolesterol buruk. Sebenarnya bukan baik dan buruk. Dia sebenarnya LDL tu adalah lower density lipoprotein. Sebab apa kita panggil kolesterol buruk? Sebab kolesterol LDL ni dia mampu membentuk plak. Dia mampu berada di dinding salur darah kita. Dia akan tertinggal sisa-sisa dia di dinding salur darah yang sehingga boleh membentuk plak. So salur darah boleh tersumbat sebab ada plak-plak. Dia umpama terowong. Dekat terowong tu, dalam terowong tu, celah dinding terowong tu ada batu. Macam mana kereta nak lalu? Bila jalan makin sempit sebab ada tanah runtuh, ada batu-batu yang turun, kereta nak lalu susah. Bila kereta nak lalu susah, trafik jadi slow. Bila trafik jadi slow, kereta banyak akan jadi jam. Salur darah pun macam tu juga. Bila kolesterol LDL menempel dekat dinding, maka highway dalam salur darah tu dia jadi jam. Sebab sel darah merah tak boleh lalu. Sel darah merah umpama kereta, dia tak boleh nak lalu. Bila tak boleh nak lalu slow, dia jadi jam. Inilah yang kata salur darah tu sumbat berapa persen? 99%. Kalau 99%, kita imagine lah, 99% maksudnya hampir tak boleh nak lalu. Kalau 90% buka lah sikit. 70%, 60%. Yang tu lah sama ada nak buat angioplasty ataupun nak buat bypass. Itu LDL. Kalau HDL tu maksudnya, dipendekkan cerita lah, nak senang nak faham. HDL ni high density lipoprotein. Kita panggil kolesterol baik. Kolesterol baik ni fungsi ni, dia panggil balik kolesterol jahat tu pergi ke hati untuk dicernakan. Itu fungsi dia. Dia panggil balik pergi ke hati untuk cernakan balik. Kolesterol jahat ni, LDL ni, dia tolong tempel, dia duduk lepak dekat luar. HDL dia panggil pergi ke hati untuk cernakan balik. Itu senang cerita lah. HDL ni banyak, kolesterol baik ni banyak dapat dalam susu. Sebab tu saya sarankan minum susu full cream. Biar susu full cream ni adalah susu kaya dengan HDL. Dia bukan LDL, dia HDL. Kenapa nak minum susu low fat dan sebagainya? Mana saya nak tunjuk dia punya result nyata. Okey, tengok daripada 7 poin lebih, turun 5 poin kolesterol LDL. Dah normal. 5 poin lebih normal. Within range di bawah tahap normal. Dia kata cuba tengok kolesterol, result kolesterol yang bertanda right tu. Macam mana nak buat? Saya kata tak ada masalah, semua cantik. Result dia semua cantik. Mungkin tak nampak kan? 15 hari bulan 11. Latest 15 hari bulan 11. Itu saja. Jadi bila ada penurunan, kolesterol dia dah start turun, pergi check up balik, doktor kata okay, dah stop, dah tak perlu makan ubat dah. Itulah fungsinya check up. Kita kena check up, jangan buat sendiri. Dan jangan ingat kata, kalau saya doktor pun saya kata makan ubat sampai bila? Sepanjang hayat. Sebab kita tahu pesakit ni dia tak ada disiplin makan. Sebab itulah dia dapat kolesterol. Kalau dia ada disiplin makan, maka ubat tu boleh ditinggalkan dengan nasihat doktor. Sebab tu kena pantauan doktor. Dia kata, umpama kata kita cikgu, anak murid, kita kata buat kerja sekolah. Lepas tu dia kata nak buat kerja sekolah sampai bila? Sampai bila-bila, sampai habis persekolahan. Sebenarnya tak perlu buat kerja sekolah pun. Kalau result dah cemerlang, nak buat kerja sekolah apa? Sebab dia dah praktis kan, dia dah jawab soalan kerja sekolah ni. Sepatutnya tak perlu buat kalau pelajar cemerlang. Sepatutnya macam tu. Tapi kita tak nak cakap macam tu. Kalau kita bagi macam tu,
Itu license dia untuk jadi malas. So dia akan kembali tak pandai. Result dia dah tak cemerlang lagi dah. Sebab dia cemerlang, sebab dia buat kerja sekolah tu dia boleh cemerlang. Macam tu lah. So doktor pun macam tu juga. Kita tak nak kata you kalau betul-betul jaga kesihatan ni, ubat dah boleh tinggalkan. Sebab nanti dia tak ambil ubat, dia jaga kesihatan saja. Sedangkan sebenarnya ubat penting untuk sementara nak jaga kesihatan, nak betulkan balik itu. Sementara nak betulkan balik itu, kita kena konsisten ubat. Lepas tu barulah pergi check up. Dia makan ubat, jaga kesihatan, pergi check up. Makan ubat, jaga kesihatan, pergi check up. Bila pergi check up dah normal, takkanlah bila kolesterol dah normal, darah tinggi dah normal, doktor kata makan ubat lagi sepanjang hayat. Tak, doktor pun tak nak bazir ubat. Ubat tu mahal kos kerajaan kena tanggung. Jadi biasanya doktor kata okay, dah stop. Dialisis pun boleh stop. Certain case dialisis pun boleh stop. Apatah lagi ubat. Kalau dah normal, jaga kesihatan, makan ubat ikut peraturan, maka lama-lama ubat tu boleh stop sendiri. Doktor sendiri arahkan untuk stop. Itu yang terjadi. Jadi tak ada istilah makan ubat sepanjang hayat. Makan ubat sepanjang hayat kalau kita tak jaga kesihatan. Kita jadikan ubat tu license untuk kita tak jaga makan. Kita ubat ni kena serentak. Pemakanan dengan ubat serentak. Saya bukan orang yang against ubat. Sebab saya tahu ada ubat yang bagus, ada yang tak bagus. Saya juga bukan against anti-vaksin contohnya. Ada vaksin yang bagus, ada yang saya tak setuju. Anak saya vaksin juga. Anak saya vaksin. Tapi kalau macam katakan vaksin COVID, saya pun tak berapa setuju sebab dia tak stabil lagi. Kita nak kena tengok clinical dia punya evidence sebab dia masih belum stabil lagi. Ada kes banyak macam kes sebab dia tak berapa strong lagi. So sama juga ubat. Ada benda saya kata perlu, ada benda yang saya kata ini boleh jaga pemakanan. Tapi kalau macam kes ni, kalau doktor dah prescribe, maksudnya dah tinggi dah sebenarnya tu. So time ni lah kita nak betul-betul jaga kita punya pemakanan. Susu omega untuk kolesterol bagus tak? Betul ke boleh lower kolesterol? Susu omega, kita kena tengok bagi saya semua susu sama. Tak ada istilah susu omega. Semua susu adalah sama. Susu high kalsium, semua susu tinggi kalsium, melainkan dia sendiri tambah kalsium dari sumber luar, tambah. Of course dia high kalsium. Jadi kalau nak kata susu, semua susu sama. Tak ada istilah susu untuk ibu mengandung, susu enmam untuk ibu mengandung saja. Ayah yang tak boleh mengandung tak boleh minum. Tak, susu is susu. Itu commercial purpose. Jadi tak ada istilah susu omega, susu tinggi kalsium, susu enlin untuk tulang rapuh. Tak. Budak umur 6 tahun, 7 tahun pun boleh minum susu enlin. Tak ada masalah. Susu is susu. Datang daripada kantung susu lembu. Datang dari lembu. Susu lembu adalah khasiat susu lembu. Kita sebab contohnya orang nutrisi, kita nampak nilai nutrisi, kita tak nampak nilai brand, kita nampak nilai nutrisi. Susu enlin, susu enmam, susu omega, susu Dutch Lady, susu Nespresso, apa khasiat dia? Khasiat dia adalah susu. Semua tu adalah susu. Anda kena faham tu. Semua tu adalah susu. Apa beza shampoo Sunsilk, shampoo Rejoice, shampoo Pantene? Semua tu adalah shampoo. Untuk apa? Untuk orang yang ada rambut. Bukan ke iklan tu kata shampoo ni khas untuk wanita yang bertudung je? Habis kalau orang lelaki pakai yang tak bertudung ni, adakah rambut dia gugur? Tak. Sebab apa? Dia adalah shampoo. Kalau tanya saya, semua tu adalah shampoo. Sama juga minyak kelapa sawit. Bukan kata minyak buruh ni bagus ke? Minyak cap saji ni bagus ke? Minyak cap lesung bagus ke? Minyak cap ni, semua tu adalah minyak. Nutritional value dia adalah minyak kelapa sawit.
kita tak nampak nutritional value pada brand. Kita nampak nutritional value pada kelapa sawit. Kelapa sawit is kelapa sawit. Susu is susu. Shampoo is shampoo. Simple. Itulah yang dimaksudkan dengan nutritional value. Orang nutrisi, sebab tu saya pergi shopping, saya tak tengok brand, saya tengok ingredient, tengok labeling, tengok ingredient. Saya tak tengok brand. Tak kisahlah brand tu tak popular ke, tak ada masalah. Saya tengok nutritional value. Jadi tak ada istilah betul ke susu omega boleh turunkan HDL, boleh turunkan kolesterol. Susu kita makan, dia tingkatkan HDL. Dia bukan lower down, dia tingkatkan HDL, tingkatkan kolesterol baik. Jadi kita nak tengok, kalau kolesterol baik, HDL tu dah normal, tak perlulah nak minum terlalu banyak sangat untuk, sebab dia dah normal. Sekarang ni biasanya kalau kata kolesterol tinggi, itu biasanya kolesterol LDL ataupun total kolesterol. Jadi nak turunkan kolesterol LDL, kita panggil kolesterol jahat ni, kurangkan makan haiwan. Kurangkan daging merah, kambing, tinggi kolesterol, sangat tinggi kolesterol. Daging lembu, sangat tinggi kolesterol. Ayam, kurangkan sikit. Walaupun dia consider daging putih, tapi kurangkan sikit. Dan kurangkan makanan yang bergoreng, sebab minyak juga mampu tinggikan kolesterol jahat. Jadi sekarang ni fikir cara untuk jangan terukkan lagi masalah dengan kurangkan pengambilan makanan. Sebelum kita nak fikir apa benda nak makan untuk turunkan, baik kita fikir apa benda kita boleh kurangkan. Jangan bagi dia masuk lagi dah. Sebab dia dah cukup sengsara tubuh badan kita ni. Kurangkan dia dulu. Bila dah kurangkan, jaga lifestyle kita, tidur cukup, exercise. Lepas tu barulah barulah kita fikir nak makan oat untuk serap kolesterol, nak makan minyak zaitun, nak makan fish oil untuk turunkan kolesterol. Baru kita nak fikir yang tu, barulah dia berkesan. Itu cara dia sebenarnya. Okey. Zaharah Yamin, kalau makan bawang putih, olive oil 2 sudu terlalu tinggi. Kalau bagi saya terlalu tinggi. 1 sudu dah cukup. Masuk dalam nasi, tak ada masalah. Nak masuk macam mana pun okey, tak ada masalah. Janji dia masuk dalam perut saja. Bila olive oil dia dah masuk dalam perut, dia pun tak tahu yang kita makan dengan nasi ke, dia makan dengan ayam ke, dia makan dengan salad ke, dia tak tahu. Yang dia tahu, dia ada minyak olive oil tu dah masuk dalam perut. Jadi tak kisah kita nak blend dengan apa pun, tak ada masalah. Jika kita buat liver flush, saya nak kena tahu dulu apa maksud liver flush tu. Alright, saya rasa cukup setakat itu perkongsian saya. Sekiranya anda ada soalan, nanti saya akan masukkan WhatsApp link tim saya. Ada dua orang tim saya yang saya dah tugaskan untuk collect soalan. Bukan untuk jawab soalan, untuk collect soalan, untuk kumpulkan soalan-soalan WhatsApp. Kita dah putuskan semalam dalam mesyuarat semalam untuk kita orang bertanya melalui WhatsApp link. Pergi klik link WhatsApp, terus direct ke WhatsApp tim saya. Ada 2 orang tim saya yang akan handle. Dia orang akan kumpulkan soalan dan hantar kepada saya untuk saya jawab. Mereka tak akan jawab soalan dia orang tak tahu nak jawab soalan. Dia akan kumpul soalan dan serahkan pada saya akan jawab secara live. Bila kita jawab secara live, dia lagi puas berbanding kita type message. Kadang-kadang message tak sampai. Alright. Okey, sekian saja perkongsian saya pada hari ini. Anda boleh share kepada kawan-kawan yang lain, invite mereka dengar. Sama-sama kita belajar topik kesihatan, pemakanan dan diet. Alright. Okey, malam ini kita ada sesi khas, bukan dekat Facebook tapi buat dekat Zoom link. Ada link Zoom. Saya dah masukkan dalam, nanti saya akan masukkan lagi info dalam page konsultan sihat, ataupun anda boleh tengok dalam
Telegram channel info dia, ataupun dalam WhatsApp group berkenaan dengan talk saya pada malam ini pada pukul 8.30 malam. Talk dia bertajuk kurus tanpa senam. Boleh ke kurus tanpa senam? Ini semua mengarutlah ajar orang tak bersenam. Saya bukan ajar orang tak bersenam. Saya ajar orang nak turun berat badan, ubah tabiat makan untuk turunkan berat badan dulu sebelum anda nak fikir bersenam. Sebab secara faktanya tak semua orang kurus itu bersenam. Semua orang kurus. Kenapa kau kurus? Adakah dia bersenam setiap hari? Tak juga. Dan tak semua orang berbadan saiz badan besar dia makan banyak. Ini sebab makan banyak? Tak. Akak makan sekali sehari saja, tapi berat badan naik. Akak makan 2 kali sehari je, tapi berat badan naik. Akak tak makan nasi setahun, tapi berat badan naik. Jadi apa? Ada kaitan dengan senam ke? Sebenarnya tak ada kaitan dengan senam. Senam nombor 2. Yang betulnya adalah betulkan tabiat makan. Sebab itulah topik tu adalah bertajuk kurus tanpa senam. Nak turunkan berat badan, betulkan tabiat makan. Barulah kita fikir cara nak bersenam, tingkatkan metabolism, bakar kalori, baru dia bakal pergi berdesuk penurunan tu. Sebab ada orang marah, dia PM tim saya, dia marah, ni ajar orang tak betul tanpa senam. Orang sepatut bersenam. Tak semua orang senam boleh kurus. Tak semua orang bersenam boleh kurus. Ingat senang ke cycling terus turun berat badan? Tak. Kalau basic kita tak tahu apa tu metabolism, macam mana fisiologi tubuh badan, macam mana dia nak bakar lemak, macam mana kita makan, apa-apa kita makan dia terus pembakaran kalori tu cepat, macam mana kita tidur saja boleh bakar kalori. Inilah kita panggil teknik. Ini saya akan ajar, saya akan kupas pada malam ini. Ini semua Zoom link. Kalau anda nak masuk, anda nak join, anda kena download apps Zoom dulu. Register Zoom, download app Zoom free saja, dan saya akan bagi link, anda boleh klik link tu untuk join. Right? Kalau berminat, tunggu malam ni saya akan kupas agak detail sikit lah. Alright, okay, sekian saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa anda pada malam ini dan esok hari. Bye bye.